Hai, saya Siti Nur Syafiqah binti Muhammad Yahaya dan nama mencik saya adalah S59053. Okey, dalam petang ini kami akan membicarakan tentang kesan penggunaan tanah terhadap kualiti air yang telah menjadi isu yang mendesak di Algeria. Pembentangan ini memberi tumpuan kepada menilai hubungan antara perubahan penggunaan tanah dan juga kualiti air, khususnya dalam menilai tahap pencemaran dan potensi risiko terhadap ekosistem akuatik dan juga kesihatan manusia dan dengan menggunakan parameter fiziko-kimia. Dengan memahami hubungan antara amalan penggunaan tanah dan juga kualiti air, pihak berkepentingan dapat membangunkan strategi pengurusan yang efektif untuk mengurangkan pencemaran dan juga mempromosi pengurusan tanah yang mampang bagi memastikan kesihatan jangka panjang dan juga kelestarian ekosistem air di Algeria. Okey, selanjutnya saya membawa anda kepada literature review, iaitu kajian lepas. Saya telah mengenal pasti dan mengkaji beberapa kajian yang berkaitan dengan kualiti air di Algeria. Okay, salah satunya iaitu Albidah, Benali dan Eli Moutaki pada tahun 2021. Dalam kajian mereka menyatakan aktiviti amalan pembandaran dan aktiviti pertanian memberi impak kepada kualiti air di kawasan tadahan air Kuit Il Kabir Barat Laut Algeria. Dan selanjutnya itu Autai, Chalisi dan Rahmani pada tahun 2019. Kajian mereka menekankan pentingnya mengambil kira perancangan guna tanah dan strategi pengurusan untuk mengurangkan kesan negatif terhadap sumber air, iaitu kualiti air jugalah. Dan yang ketiga iaitu Fatani dengan Augini pada tahun 2018. Dalam kajian mereka menekankan kebimbangan pencemaran yang disebabkan oleh amalan pertanian serta kajian mereka juga menyiasat kesan penggunaan tanah pertanian terhadap kualiti air di tadahan air Wad Bausbah. Ya. Secara ringkasnya hampir kesemua kaji yang menyiasat kualiti air di Algeria menyatakan kebimbangan akibat terdapat punca yang menyebabkan ataupun menyumbang kepada penurunan kualiti air. Salah satunya seperti aktiviti pembandaran, aktiviti pertanian, pencemaran industri seperti perkilangan dan pembangunan tani seperti pembinaan infrastruktur, pembangunan dan pembinaan jalan raya. Dan yang terakhir iaitu penyusupan air laut, iaitu disebabkan ketersediaan air tawar yang berkualiti berkurang. Ini adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada penurunan kualiti air di Algeria. Selanjutnya saya passing kepada kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Najwa binti Muhammad Aris, nometri S57963. Bagi metodologi kajian, kami menggunakan data sekunder yang diperolehi daripada kajian lepas. Sumber data yang diambil adalah pada tahun 2000, 2010 dan juga 2017 dan dianalisis menggunakan perisian e-views. Bagi menganalisis kajian ini, kami menggunakan kaedah Pearson korelasi, analisis regresi dan juga analisis deskriptif untuk mendapatkan hasil kajian. Bagi kaedah regresi, ia digunakan untuk menganalisis hubungan antara guna tanah dan kesannya terhadap kualiti air di Algeria. Dengan menjalankan analisis ini, ia dapat membantu bagaimana kombinasi penggunaan tanah yang berbeza mempengaruhi kualiti air tersebut. Seterusnya, kaedah Pearson korelasi digunakan untuk mengkaji hubungan antara kualiti air dan juga pemboleh ubah guna tanah. Pemboleh ubah guna tanah terbahagi kepada bare soil, agriculture dan juga vegetation. Bagi analisis deskriptif pula, ia digunakan untuk menerangkan data yang terkumpul untuk tanah dan juga kualiti air yang melibatkan pengiraan statistik deskriptif untuk mengukur nilai mean, median, maksimum, minimum dan juga sisihan piawai. Ia dapat membantu memberi gambaran keseluruhan yang jelas tentang data yang dikaji. Nama saya adalah Nurul Ashikin binti Nawang dan nometrik saya adalah S57931. Saya akan membincangkan berkaitan dengan keputusan dan perbincangan hasil daripada kajian ini. Yang pertama adalah hasil analisis deskriptif, di mana nilai purata yang paling tinggi pada tahun 2000 hingga 2010 ialah
A yang mewakili pertanian dengan nilainya 1449.043. Bagi median pula, nilai yang paling tinggi ialah A iaitu pertanian dengan nilainya 187.4000. Seterusnya adalah nilai maksimum yang paling tinggi ialah A juga iaitu pertanian dengan nilainya 5767.900. Berbeza dengan nilai minimum dan sisihan piawai di mana iaitu tumbuh-tumbuhan ataupun V yang mencatatkan nilai yang paling tinggi iaitu masing-masing mencatatkan nilai negatif 1077.6.50 dan 3972.895. Bagi tahun 2010 hingga 2017 pula, nilai min dan median yang paling tinggi ialah BS ataupun yang mewakili tanah kosong di mana masing-masing mencatatkan nilai negatif 2441.757 dan negatif 450.4000 di mana sangat berbeza dengan tahun sebelumnya iaitu 2000 hingga 2010. Bagi nilai maksimum, nilai yang paling tinggi ialah V ataupun tumbuh-tumbuhan di mana nilai ini telah berubah berbanding tahun sebelumnya. Seterusnya adalah nilai min dan sisihan piawai yang paling tinggi adalah tanah kosong ataupun BS dengan nilai masing-masing mencatatkan negatif 12102.00 dan 4335.366 dengan nilai ini juga telah berubah dari tahun berbanding sebelumnya iaitu 2000 hingga 2010. Seterusnya adalah hasil daripada melakukan ujian irigasi bagi tahun 2000 sehingga tahun 2010. Yang pertama adalah pemboleh ubah vegetable yang menghasilkan nilai statistik sebanyak 0.4785. Yang kedua adalah agriculture menghasilkan nilai negatif 0.1724. Yang ketiga adalah water quality adalah sebanyak 0.1103. Seterusnya adalah mengenai dengan tahun 2010 sehingga tahun 2017. Bagi variable yang pertama adalah vegetable menghasilkan 3.5150. Yang kedua adalah agriculture menghasilkan nilai irigasi sebanyak negatif 0.2336. Yang terakhir adalah water quality, nilainya adalah negatif 1.6733. Kesemua variable di atas menunjukkan nilai statistik yang tidak melebihi 0.05. Ini menunjukkan bahawa H0 diterima dan H alternatif ditolak. Selamat pagi, nama saya Naisha, anak perempuan Tongcai. Saya ingin membentangkan hasil daripada melakukan ujian korelasi pada tahun 2000 sehingga tahun 2010. Yang pertama adalah agriculture dengan Bresson menunjukkan hubungan yang negatif, yang lemah kerana nilainya adalah negatif 0.2122. Yang kedua adalah agriculture dengan vegetable menunjukkan hubungan yang negatif sederhana kerana nilainya adalah negatif 0.5680. Yang ketiga adalah agriculture dengan water quality menghasilkan nilai korelasi sebanyak negatif 0.3110. Ini membuktikan bahawa hubungan antara dua variabel tersebut mempunyai hubungan yang negatif lemah. Yang keempat adalah hubungan antara Bresson dengan vegetable menunjukkan hubungan yang positif yang sangat lemah kerana nilai korelasi terdapat adalah 0.2716. Seterusnya adalah hubungan Bresson dengan water quality menunjukkan nilai sebanyak 0.1927. Ini menunjukkan bahawa hubungan kedua-dua variabel adalah positif yang lemah. Yang terakhir adalah hubungan vegetable dengan water quality bernilai 0.2419.
Maknanya adalah hubungan tersebut adalah hubungan yang positif yang sangat lemah. Semua variabel mempunyai hubungan yang tidak signifikan kerana melebihi 0.05. Seterusnya adalah hasil analisis korelasi bagi tahun 2010 hingga tahun 2017. Hubungan antara tanah kosong dengan tumbuh-tumbuhan menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat dengan nilainya adalah 0.9493468. Bagi hubungan tanah kosong dengan pertanian pula menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah di mana dengan nilainya adalah 0.25309192. Seterusnya adalah hubungan tanah kosong dengan kuantiti air adalah menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat dengan nilainya adalah negatif 0.8395758. Bagi hubungan tumbuh-tumbuhan dengan pertanian menunjukkan hubungan positif yang lemah dengan nilainya adalah 0.38328327. Manakala bagi hubungan antara tumbuh-tumbuhan dengan kuantiti air adalah menunjukkan hubungan negatif yang lemah dengan nilainya adalah negatif 0.769020. Seterusnya adalah hubungan antara pertanian dengan kuantiti air menunjukkan hubungan yang kuat dengan nilainya adalah negatif 0.946060. Kesemua pun boleh ubah menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Kajian-kajian yang dilakukan di Algeria menunjukkan bahawa penggunaan tanah mempunyai kesan yang signifikan terhadap kualiti air di kawasan tahan air dan sungai di seluruh negara. Amalan pembandaran, pertanian dan pengembangan tanah telah dikaitkan dengan penurunan ketara dalam penunjuk kualiti air dan pencemaran sumber air di beberapa kawasan. Selain itu, kepentingan pemantauan dan penilaian berkala terhadap penunjuk kualiti air juga ditekankan dalam kajian-kajian ini. Pemantauan yang cekap dan sistematik memainkan peranan penting dalam mengesan potensi pencemaran dan mengukur tahap pencemaran air. Maka, sistem pemantauan yang efektif perlu diterapkan bagi memantau dan menilai kualiti air secara berterusan. Oleh itu, bagi melindungi kualiti air di Algeria, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan amalan penggunaan tanah yang bertanggungjawab, dasar pengurusan tanah yang tepat dan teknik pengendalian pencemaran yang efisien. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, dapat menjamin kelestarian dan ketersediaan air bersih pada masa jangka panjang untuk masa kini dan juga masa hadapan.